Okey, sekarang kita akan belajar tajuk bulatan. Okey, bulatan 3. Maksudnya sebelum ni kita dah pernah belajar lah tajuk bulatan ni, dah pernah belajar tajuk bulatan ni sebelum ni. Okey, bulatan 3 ni tajuk tingkatan 4 bab 8. Okey, dalam bulatan 3 ni kita akan belajar tangen kepada bulatan, sudut di antara tangen dengan perentas dan tangen sepunya. Kita akan tengok ketiga-tiga tajuk kecil ni dalam tajuk bulatan 3 ni. Okey, kita tengok dulu tangen kepada bulatan. Okey, tangen kepada bulatan ialah garis lurus yang menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja. Okey, titik tersebut dipanggil titik sentuhan. Okey, contoh kat sini. Okey, sekejap. Okey, contoh kat sini. Ini titik sentuhan. Okey, bila satu garis lurus yang melintasi bulatan, okey, melintasi bulatan ni, lintang bulatan ni, okay, akan ada satu sentuhan. Okey, satu sentuhan itu ada satu sentuhan ataupun satu titik. Okey, ada satu titik yang akan bersentuhan dengan bulatan ni. Jadi kat sini kita panggil titik sentuhan. Okey, garis lurus ni dipanggil tangen. Okey, tangen. Okey, jadi kat sini garis lurus dipanggil tangen. Dia kata kat sini jejari yang melalui titik sentuhan. Okay, jejari yang melalui titik sentuhan. Okay, ini jejari ni dia punya pusat. Okay, ini pusat. Okay, ini pusat bulatan. Okay, ini jejari. Okay, bila bersentuhan dengan satu titik sentuhan ni, titik sentuhan yang kat tangen ni, di sini, okay, maka adalah berselanjang dengan tangen itu. Bila jejari bersentuhan dengan titik sentuhan ni, maka kat sini akan jadi tangen adalah berserenjang. Maksudnya berserenjang ni dia sudut dia 90. Okay, berserenjang tu maksudnya sudut dia 90 lah. Jadi kat sini sudut dia 90. Okay, macam dalam gambar rajah ni, jejari bertemu dengan tangen. Okay, ada sudut 90 kat sini. Okay, sudut 90. Okay, sudut 90. Okay, ni sudut 90. Okay, ada kotak ni bermakna sudut 90 ni. Okay, sudut 90. Okey, jadi ini ialah tangen. Okey, itu dinamakan tangen kepada bulatan. Okey, tengok pula yang seterusnya. Tangen kepada bulatan juga, kita tengok antara ciri-ciri dia, tangen kepada bulatan ni. Okey, dalam belajar di atas, okey, BA dan BC, BA dan BC ialah dua tangen dari satu titik luar B. Okey, ni ialah garis lurus ni, tangen ni, tangen ni ada dua tangen BA dengan BC. Okey, kedua-dua tangen ni dia berasal dari satu titik luar B. Dia berasal daripada titik yang sama, iaitu titik B. Okey, iaitu titik B. Jadi kat sini dia berasal daripada titik B. Titik yang sama berasal daripada titik yang sama. Kemudian sifat-sifat tangennya adalah seperti berikut. Okey, maksud kat sini, okey, dia punya ni bila berasal daripada B, berasal daripada satu titik yang sama, bila tangen tu berasal daripada satu titik yang sama, maka panjang BA dan BC sama. Okey, BA dan BC dia punya panjang dia sama. Okey, sama. BA, BC dia punya panjang dia sama ataupun dia punya panjang pada titik B ke titik A sama dengan panjang B ke C. B ke titik C. Okey, yang seterusnya sudut ABO, ABO, okey, kat X ni, kat X ni sama dengan sudut CBO. Okay, dekat X ni. Okay, maksudnya kat sini, kedua-dua ni sudut dia sama. X darjah ni, X darjah kedua-dua ni bersudut sama. Okay, kedua-dua ni sudut dia sama. Okay, contoh kat sini kita bagi X lah. Okay, kalau kat sini contoh kat sini 30 darjah. Okay, yang ni pun 30 darjah, yang ni pun 30 darjah. Okay, itu untuk sifat kedua. Okay, tengok sifat ketiga pula, dia kata sudut AOB dengan sudut COB, okay, dekat Y ni, okay, sudut dia pun sama juga. Okay, sudut dia pun sama juga. Okay, sudut kat sini sama dengan sudut kat sini. Okay, contoh kalau kat sini 50 darjah, sini pun 50 darjah. Okay, kedua-dua ni sudut ni sama. Okay, bukan jumlah dia, tapi kedua-dua ni. Okay, sini daripada sini ke sini sama dengan daripada sini ke sini. Okay, jadi kedua-dua ni bersudut sama. Okey, yang seterusnya OAB
dengan OCB. OCB dia punya sudut dia 90. Okey, 90 sebab apa? Sebab jejari bertemu dengan tangent. Okey, berjejari bertemu dengan tangent. Okey, dekat satu titik ni. Jadi dia punya sudut kat sini 90. Okey, kedua-duanya 90. Okey, 90 sini. Okey, 90. Okey. Jadi yang ni untuk D. Jadi tengok pula untuk E ni, kata AOB, AOC, AOC tambah dengan ABC, ABC, okay, tambah kedua sudut ni sama dengan 180. Okey, jumlah dia akan jadi 180. Okey, kalau kita tambah kedua-dua ni dia akan jadi 180 lah. Okey, bila sesuatu ni ada nombor lah, bila satu sudut ni ada, satu sudut ni ada sudut, jadi bila kita tambah kedua-dua ni dia akan jadi jumlah dia 180. Okey, 180 ni kena ingatlah yang ni ditambahkan dengan yang ni, sudut sini semua ni dia akan jadi 180. Okey, 180. Okey, yang seterusnya F pula segitiga AOB. Okey, AOB kat sini ada segitiga. Okey, nampak sini segitiga. Okey, kita padam dulu. Okey, tengok ni, sini segitiga ni. Ni segitiga, ada nampak bentuk segitiga kat sini. Okey, segitiga ni. Okey, ni segitiga ni. Okey, AOB ni dan segitiga COB. COB. Okey, ada dua segitiga kat sini. Okey, kedua-dua segitiga ni adalah congruent. Maksudnya kat sini congruent ni maksudnya kedua-dua ni sama. Okey, serupa, sama. Kedua-dua ni sama. Dia punya semua ciri-ciri semua sama. Apa yang ada sebiji, ikut sebiji apa yang contoh kat sini segitiga A ni, apa yang segitiga A ni ada, segitiga B ni pun ada. Itu nama congruent, maksud dia sama. Semua ciri-ciri yang A ada, semua B pun ada juga. Itu maksudnya congruent tu maksudnya sama, sebiji. Okey, sudut segitiga tu sebiji. Itu namanya congruent. Okey, tengok yang seterusnya pula. Okey, sudut di antara tangent dan perentas. Okey, kita tengok pula sudut yang sama. Sudut antara tangent dan perentas. Okey, tengok. Okey, dalam rajah, ini rajah dia. ABC ialah tangent pada bulatan di titik B. Okey, ini ABC ni, A, B, C ni. Garis lurus ni ialah tangent pada bulatan. Okey, nampak tak bulatan kat sini? Okey, ini bulatan. Okey, di titik B. Okey, tangent. Okey, sekarang ni perentas BP. Perentas BP. PB, okay, perentas PB membahagikan bulatan kepada dua tembereng, iaitu tembereng minor. Okay, tembereng minor ni PRB ni. Tembereng minor ni maksudnya ni. Tembereng minor di sini. Okay, yang kecil ni. Okay, ini tembereng minor. Okay, tembereng minor ni kecil lah. Okay, yang saiz dia kecil. Dan tembereng major, PQB. PQB ni PQB minor, major yang ni. Ini pula major. Ini major. Okey, ini tembereng major. Yang warna biru ni tembereng major, yang warna merah ni tembereng minor. Okey, maksudnya kat sini perentas BP, ini perentas. Okey, BP ni dinamakan perentas. Okey, garis lurus dalam bulatan ini dinamakan perentas. Okey, dinamakan perentas. Ini garis lurus ni. Garis BP ni dinamakan perentas. QB ni pun perentas. Ini juga perentas dan PQ ni pun perentas. Okey, jadi garis lurus di dalam bulatan dinamakan perentas. Okey, perentas BP ni membahagikan bulatan kepada dua tembereng. Okey, tembereng minor, okey, yang warna merah ni, dan tembereng major yang warna biru ni. Okey, jadi kat sini itu dinamakan tembereng. Okay, kita kenal ya. Okey, yang seterusnya tengok ketiga pula. Sudut dalam tembereng selang sedi. Okey, sudut di dalam tembereng selang sedi. Sudut dalam tembereng selang sedi yang dicangkum oleh perentas BP. Okey, sudut dalam tembereng selang sedi yang dicangkumkan oleh
perintas B. P yang melalui titik sentuhan tangent ialah PQB. PQP. P, BQP. Okey. Jadi kat sini sudut dalam tembeling selang-seli. Okey, sudut dalam tembeling selang-seli, nampak selang-seli ni. Kat sini nampak kat sini ada selang-seli. Maksudnya kat sini nak bagi tahu kata sudut yang disebutkan oleh perintas BP PB yang melalui titik sentuhan tangent ialah BQP. Okey, di sini. Sudut di sini. Okey, sudut di sini. Okey. Okey, jadi nak kata kat sini, sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey, sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey. Nak beritahu kata kat sini, sudut yang BQP ni kat sini sama dengan sudut PBA. Okey, itu yang dinamakan tembeling selang-seli, sama. Okey, sama. Okey, macam kita nak tahu sama, kita kena tengok kat sini lah. Okey, bila garis QB ni, okey, kita tengok kat sini BQP ni, ini sudut kat sini. Apabila garis QB ni, perintas ni bergabung dengan apabila perintas BP ni, okay, PB ni, okay, bergabung dengan satu lagi, bila bergabung dengan titik ni, okay, titik sentuhan ni, jadi kat sini dia akan sudut dekat sini sama dengan sudut kat dalam ni. Okay, senang cerita sudut dalam ni sama dengan sudut dalam ni. So kita nak tahu, okay, bila bentuk Z, okay, bentuk Z, okay, kat kepala dia sama dengan dalam dia. Sudut dekat kepala dia sama dengan dalam dia. Yang penting pastikan yang kat kepala ni bergabung balik dekat dalam dia ni. Okay. Jadi kat sini dalam ni sama dengan sudut dalam ni. Okay, ini secara mudah lah kita nak kenal pasti yang mana sudut kat situ sama. Kat sini, jadi kat sini dalam ni sama dengan sudut dalam ni. Okay, bentuk Z. Okay, tengok bentuk Z. Okay, bentuk Z. Okay, sudut dalam ni dia akan sama dengan sudut kat kepala. Kat kepala Z ni. Okay, tapi pastikan yang kat kepala ni dia akan pastikan dia bergabung balik dengan dalam dia ni, kat badan dia ni. Jadi bila bergabung balik, jadi barulah sudut dalam ni sama dengan sudut dalam ni. Okay, okay. Itu yang namakan sudut yang sama, tembeling selang-seli. Okay. Okay, jadi kat sini, ini untuk pernyataan 3. Yang 4 pula dia kata manakala sudut dalam tembeling selang-seli yang dicangkumkan oleh perintas BQ yang melalui titik sentuhan tangent ialah BPQ. BPQ. Sama juga sini, sudut di sini sama dengan sudut di dalam ni. Okay, sudut di sini sama dengan sudut dalam ni. Sama juga bentuk Z. Z terbalik pun boleh juga. Z terbalik ni. Okay, sudut dalam ni. Okay, sama dengan sudut dekat kepala dia. Okay, kat kepala dia. Dan pastikan dulu kepala dia ni bergabung balik dengan badan dia ni. Okay, bergabung balik. Bila bergabung balik, barulah yang dalam ni, sudut dalam ni sama dengan sudut dalam ni. Okay, jadi kat sini, dua-dua ni samalah dia punya sudut dia. Okay, tapi yang ni kita akan aplikasikan dalam bulatan saja. Okay, dalam bulatan, bila bulatan tu ada tangent. Ini tangent lah. Ini bulatan, jadi tangent dia. Okay, tangent dia. Okay, titik tangent. Okay, dalam bulatan dan ada tangent. Okay, ini kita aplikasikan. Yang ni kita akan aplikasikan dalam bulatan sahaja. Okay, yang seterusnya 5 pula. Okay, 5 dia kata sudut di antara tangent dengan perintasnya melalui titik sentuhan tangent adalah sama dengan sudut dalam tembeling selang-seli yang dicangkumkan oleh perintas itu. Sama juga. Okay, sama juga apa yang saya katakan tadi. Okay, sama sahaja. Okay, jadi kat sini hubungan antara sudut-sudut adalah ikut. Kat sini ABP sama dengan sudut BQP. BQP sama. Okay, hijau ni sama dengan hijau ni. Kemudian merah sama dengan merah. Okay. Okay, kat sini ada dua lah yang sama. Hijau sama dengan hijau ni. Merah sama dengan merah dalam ni. Okay. Tengok pula yang seterusnya. Okay.
Tangen sepunya. Okey, tangen sepunya pula. Okey, tangen sepunya kepada dua bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh kedua-dua bulatan itu masing-masing pada satu titik sama. Okey, satu titik yang sama. Okey, jadi kat sini tangen sepunya ni dia punya tangen tu dia bersentuhan pada satu titik yang sama. Okey, tangen tu ada dua bulatan. Okey, tangen sepunya ada dua bulatan. Okey, dua bulatan. Okey, dia melibatkan dua bulatan. Satu garis yang lurus dia menyentuh kedua-dua bulatan tu pada satu titik sahaja. Pada satu titik sahaja. Okey. Pada satu titik sahaja. Kita tengok dulu keadaan yang pertama bersilang di dua titik. Bersilang di dua titik. Okey, jadi di sini ini bulatan sama saiz. Okey, sekarang kita akan tengok dulu untuk bulatan sama saiz. Okey, dia ada banyak-banyak ciri. Kita tengok dulu untuk bulatan sama saiz untuk bersilang di dua titik. Okey, bilangan tangen sepunya. Dua tangen sepunya. Okey, ada dua tangen sepunya iaitu AB dengan CD. Okey, sini. AB dengan C. Okey, jadi sifat-sifat tangen sepunya AC sama dengan BD. AC sama dengan BD. Okay, dia punya panjang tu sama. AC sama dengan BD. Okey, AB sama dengan CD, AB sama dengan CD, dia punya panjang mengufuk pun sama juga, mencancang dengan mengufuk pun semua sama juga. Okay, dia punya sama, dia punya dengan pasangan dia. Kemudian AB selari dengan OR. AB selari dengan OR dengan CD. Okay, dia punya garis ni, dia punya tangen ni selari. Tiga-tiga ni selari. Okay, itu yang dinamakan untuk bersilang di dua titik. Okay, untuk bulatan sama saiz. Okey, bersilang di dua titik untuk bulatan sama saiz. Jadi kat sini ada satu tangen dan satu tangen ni dia menyentuh kedua-dua bulatan. Okey, itu pada masing-masing pada satu titik saja. Okey, pada satu titik kat A dan satu titik dekat B. Untuk tangen yang petak atas ni, untuk tangen yang bawah ni dia sentuh kat C satu, kemudian dekat D1. Ini untuk bulatan sama saiz. Kita tengok pula untuk bulatan yang berbeza saiz dia. Tak sama. Okey, bulatan saiz berbeza. Okey, ini bulatan saiz berbeza. Tengok pula bilangan tangen sepunya ada dua. Okey, ada dua juga. EAB dengan EBC. Okey, ada dua tangen. Okey, kemudian sifat-sifat tangen sepunya ada. Okey, sifat-sifat tangen sepunya ada AB sama dengan CD. Okey, AB sama dengan CD, dia punya panjang ni sama. Okey, sama panjang dia. Kemudian BE sama dengan BE, BE sama dengan BE. Nah, okey, depan ni pun sama juga dia punya panjang dia. Kemudian OA bersilang dengan RD. Okay, ini tanda ni bersilang tanda dash dash. Okey, dash dash ni tanda dia bersilang. Bukan bersilang, selari. Sorry. Maksudnya kat sini kalau tanda dash 2 ni maksudnya selari. Jadi kat sini OA selari dengan RB dan OC selari dengan RD. Okey, nak bagi kita kata selari. Okey, selari. Okey, tanda selari macam ni, anak panah ke atas, kedua-dua anak panah ke atas. Okey, dua-dua ni berselari. Okey, sorry dia punya ni. Okey, selari. Okey, nak bagi kita kata selari. Okay, ini adalah antara ciri-ciri untuk bulatan sama saiz berbeza. Okay, untuk tajuk tangen sepunya. Okey, tengok pula keadaan yang berbeza. Okey, untuk bersilang di satu titik. Okey, untuk bersilang di satu titik pula. Okey, tadi kita tengok untuk bersilang di dua titik. Okey, tadi kita tengok untuk bersilang di dua titik. Okey, bersilang di dua titik A, B, C, D. Okay, sekarang ni kita nak yang tu untuk bersilang dua titik. Sekarang ni kita nak tengok pula untuk bersilang di satu titik. Okey, bersilang di satu titik. Kat mana satu titik tu? Okey, kat sini untuk tengok dulu untuk bulatan sama saiz. Okey, ni bulatan yang sama saiz. Okey, bilangan tangen semuanya ada berapa? Ada 3. Okey, tadi kita tengok tadi ada 2 saja. Okey, A, B dengan C, D. Sekarang ni ada 3 tangen. Okey, ada 3 tangen iaitu AB. Okay, AB ni atas ni.
Okay, kemudian CD bawah ni. Kemudian PQ. PQ yang ni. Yang tegak ni. Yang warna hijau ni. Okay. Ini tangent dia. Ada 3 tangent. Okay. Kat sifat-sifat tangent sebenarnya ni. AC sama dengan PQ sama dengan BD. AC sama dengan PQ sama dengan BD. Okay. Ketiga-tiga garis yang mencancang ni. Okay. Garis yang mencancang ni ketiga ni sama panjang. Okay. Kemudian AB sama dengan OR sama dengan CD. AB sama dengan OR sama dengan CD. Okay. Yang mengufuk ni A ke B, O ke R dan C ke D ni tiga-tiga ni sama. Ukuran dia sama. Okay. Ukuran panjang dia sama. Okay. Kemudian AB, okay, tanda yang ada dash ni, dua ni bermakna selari. Okay. AB selari dengan OR selari dengan CD. AB selari dengan OR selari dengan CD. Okay. Selari. Jadi satu halau selari lah. Okay. Kemudian AC selari dengan PQ. AC selari dengan PQ, AC selari dengan PQ, selari dengan BD. Jadi selari ni satu halau. Okay. Misalnya kalau selari ni kita akan buat anak panah lah, anak panah ke atas. Jadi ketiga-tiga ni selari. Okay, selari. Kemudian PQ berserenjang dengan QR. Okay, di sini berserenjangnya PQ berserenjang dengan OR. Jadi kat sini ada sudut 90. Okay, nampak situ ada sudut 90. Di sini sudut 90 ni. Ini bagi kita kata PQ. PQ ni, garis PQ ni berserenjangan dengan OR. Jadi sini 90, sini pun 90 juga. Sini pun 90 juga. Jadi keliling ni 90. Okay, keliling ni 90. Okay, sebab apa? Sebab berserenjang. Berserenjang ni sudut 90 lah. Okay, jadi seluruh tu sudut dia 90. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Okay, bulatan saiz berbeza. Tadi tengok bulatan yang sama saiz. Sekarang ni kita nak tengok bulatan saiz berbeza untuk bersilang di satu titik. Untuk bersilang di satu titik. Okay, untuk bersilang di satu titik. Jadi kita tengok bulatan sama saiz. Dan sekarang ni kita tengok saiz dia berbeza. Okay, tapi yang ni untuk bersentuhan di luar bulatan. Ini untuk bersentuhan di luar bulatan. Okay, tangent tu saling bersentuhan. Berasal daripada satu titik yang sama tapi di luar bulatan. Okay, kita tengok kat sini ada tiga juga tangent sepunya iaitu ABE, kemudian CDE dan PQ. Okay, ini tangent dia. Okay, tangent dia ni ABE, CDE dan PQ. Ada tiga juga macam tadi juga ada tiga tangent sepunya. Okay, tengok sifat-sifat dia. Okay, sifat-sifat tangent punya ni AB sama dengan CD. Okay, AB sama dengan CD. Dia punya panjang dia ni sama. Kemudian BE sama dengan DE. BE sama dengan DE. Ini pun sama juga. Kemudian OA selari. Okay, ini garis selari lah. Okay, ini menunjukkan kata dia selari. Okay, sehalau ataupun selari. OA selari dengan RB dan OC selari dengan RD. Okay, selari. Okay. Kemudian last sekali PQ. Okay, PQ ni garis tegak ni, PQ warna hijau ni berserenjang dengan ORE. ORE berserenjang. Jadi sudut berserenjang kat sini 90 lah. Sini 90. Sini 90. Sini pun 90. Dan sini pun 90. Okay, keliling ini semua 90. Biasa berserenjang ni maksudnya 90 sudut dia. Okay, ini untuk bersentuhan di luar bulatan. Okay, dia bersentuhan di luar bulatan kat ini. Sekarang ni kita nak tengok pula untuk bersentuhan dalam bulatan. Okay, di dalam bulatan. Okay, bersentuhan di dalam bulatan. Kita tengok kat sini. Okay, bila tangent dia ada satu sahaja. Okay, ada satu sahaja yang bilangan tangent dia. Ada dua bulatan tapi tangent dia satu saja. Okay, ada dua bulatan tapi tangent dia ada satu saja. Iaitu PQR. Okay, kedua-dua bulatan tu duduk dalam. Okay, duduk dalam. Okay, yang kecil duduk dalam yang besar. Okay, jadi kat sifat-sifat tangent sepunya ni kat sini O and Q. Okay, berserenjang dengan itu sahaja ciri-ciri yang kita boleh beritahu.
Okay, ONQ. Okay, garis lurus ni. Okay, ataupun diameter bagi bulatan besar ni. Okay, diameter bagi bulatan besar ni. Okay, berserenjang dengan PR. Okay, berserenjang. Berserenjang ni maksudnya sudut 90 lah. Sini 90. Sama juga sini pun 90 juga. Okay, itu sahaja untuk persentuhan dalam bulatan. Okay, tengok pula tidak bersilang. Okay, untuk yang tidak bersilang. Okay, untuk yang tidak bersilang. Okay, yang tadi tengok tadi tangent tu bersilang. Yang ni pula tangent tu tak bersilang. Okay, sekarang tengok untuk bulatan sama saiz. Okay, bulatan dia sama saiz. Okay, tengok ciri-ciri dia. Bilangan tangent ni kat sini ada berapa? A, B, C, D, P, S dan R, Q. Ada 4 tangent sepunya. Okay, ada 4 tangent sepunya. Okay, sifat-sifat dia A, B sama dengan C, D. A, B sama dengan panjang C, D, kemudian sama dengan O, V. Okay, sama. Okay, semua ni sama. Okay, kemudian P, S sama dengan R, Q. P, S sama dengan R, Q. Dia punya panjang dia sama. Okay, kemudian A, B selari. Okay, ini tanda dia selari. Okay, nak bagi kita kata selari, garis selari. Okay, A, B selari dengan O, V selari dengan C, D. Okay, ketiga-tiga ni A, B, O, V dan C, D ni selari. Okay, ini saja untuk bulatan sama yang dia punya bulatan tu tak bersilang. Okay, dia duduk jarak sikit. Okay, tengok pula yang seterusnya. Tangent seterusnya juga, tapi untuk tidak bersilang tadi, tapi sini bulatan saiz berbeza. Okay, untuk bulatan saiz berbeza. Saiz berbeza ni dia duduk jarak sikit. Okay, tidak bersilang dia duduk jarak sikit. Lagi kat sini ada 4 juga tangent. Okay, A, B, C, D, P, S dan R, Q. Okay, ada 4 tangent. Okay, sifat-sifat dia kat sini A, B sama dengan C, D. Okay, panjang AB sama dengan panjang CD, kemudian BT sama dengan panjang DT, kemudian PS sama dengan panjang RQ, okay. Kemudian OA selari dengan VT, OA selari dengan VB, okay, tanda ni maksudnya selari. Kemudian last sekali OC selari dengan VD. OC selari dengan DD. Okey. Jadi di sini antara tangent sepunya.